Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mari kita datang pada kuliah dengan membawa hatinya seorang hamba. Maknanya dulu guru cakap, guru pesan, apabila duduk dalam kuliah ni, antara bukti kita bawa hati seorang hamba itu ialah dengan kita bersyukur yang kita dapat duduk dalam majlis yang baik. Syukur dapat duduk dalam majlis yang baik. Bukan semua orang dapat duduk dalam majlis yang baik. Bukan semua orang dipilih untuk duduk dalam majlis yang baik. Jadi bila diberi satu keadaan tanpa maksiat, macam ni majlis macam ni tanpa maksiat lah. Tak ada lah orang menari, menyanyi, mengumpat, tak ada. Maknanya tak ada maksiat. Bila majlis yang tanpa maksiat, pastilah Allah Ta'ala itu menghantar padanya malaikat-malaikat rahmat. Itu guru cakap itu. Majlis tanpa maksiat ada padanya malaikat rahmat. Jadi syukurlah kita betapa besarnya nikmat apabila badan ni, jasad ni, nafas ni, usia ni, umur yang kita tak tahu baki berapa. Kita tak tahu balance berapa tau. Dia bukan macam kita keluar duit dalam bank. Duit 1000, keluar 200, baki anda 800. Satu masa nanti kita ingat duit 200 kita keluar, dia minta maaf. Atau bank minta maaf. Satu hari bank minta maaf dengan kita. Ingat dah gaji, keluar 500, bagi mak 200. Ni nak bayar sewa rumah 300. Ingat nak keluar 500. Rupanya gaji belum masuk. Lewat petang besok baru masuk. Dia minta maaf dengan kita. Maaf, baki anda tidak mencukupi. Sopannya bank ni dia minta maaf. Minta maaf. Satu hari nanti tak ada siapa nak minta maaf dengan kita. Kita ingat umur kita sampai besok pagi, rupanya baki kita sampai malam ni. Dan tak ada siapa minta maaf dengan kita. Maaf, umur awak sampai malam ni. Awak janji nak makan nasi lemak pagi, tapi umur awak sampai malam ni. Tak ada siapa yang minta maaf. Malaikat datang, ditunaikan tugas dia, taat dia tu melaksanakan kerja dia dengan dikeluarkan roh kita. Sama ada sebab atau tanpa sebab. Allah yang menghidupkan, yuhyi wa yumit, Allah yang matikan. Lepas tu kuatkan tauhid dalam zikir. Lepas tu zikir lepas maghrib ni kena ada hayat. Hayat ni maknanya dibaca dengan hayat. Hayat ni hidup. Penghayatan ni perkataan asal dia hayat. Hayat ni maknanya hidup. Maknanya dibaca dengan rasa hati lah. La ilaha illallah wahdah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Kuatkan lagi tiada melainkan Allah. Yang esa, wahdah. Lepas tu nak kena faham. Kita baca puluh tahun ni, kadang kita tak faham apa benda kita baca lepas maghrib. Itu yang kita baca sampai lewa kan. Tak faham. Wahdah, dia yang esa. Belajar tauhid betul-betul, belajar kitab betul-betul, esa dari segi zat, esa dari segi sifat, esa dari segi perbuatan, esa dari segi kesan perbuatan. Itu nak kena faham bahagian-bahagian. Esa ni apa? Wahdaniyah. Wahdaniyah ni apa? Tunggal, esa. Lawan ni apa? Lawan ni berbilang. Dia berada dekat sifat mana? Sifat salbiah. Salbiah mana apa? Salbun. Mengatakan Allah itu wahdaniyah, menafikan Allah itu berbilang. Itu nama dia salbun ni, maknanya nafi. Bila kita belajar tauhid, nanti hati kita ni faham apa kita sebut. La syarikalah.
Akibat syirik ni Allah tak ampun dosa. Orang syirik ni dia kekal selama-lamanya. Syirik ni sekutu lah. Kalau Melayu kata syarikat. Bersekutu, bersama-sama. Maknanya apa? Meletakkan ada kuasa lain yang disembah. Meletakkan ada benda lain yang boleh beri mudarat. Meletakkan ada benda lain yang boleh beri manfaat. Yang beri mudarat bukan Allah. Kenapa? Dia esa, dia tunggal. Tak ada siapa yang boleh beri apa-apa macam mana dia beri. Tak ada siapa yang beri rezeki, Allah je beri rezeki. Kenapa? Tidak ada sekutu bagi dia, tidak ada yang memiliki sifat ketuhanan melainkan Allah. Tu nak faham tauhid ni, nak belajar betul-betul supaya zikir itu ada makna pada hati. Ada makna pada hati. Tidak dibaca tak ada apa-apa. Tidak dibaca tak ada apa-apa. Subhanallah baca pun tak ada apa-apa. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, Allahu Akbaru kabira, Alhamdulillah katsira, Subhanallah wa ta'ala, la ilaha illallah wahdah. Lagi sekali diulang balik, la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Dalam kita kata orang yang baca ni 33 dan dibaca sambungan bacaan tadi, maka dihapuskan dosa dia, walaupun dosa dia sebanyak kerikil di lautan. Batu kerikil yang kecil-kecil kat laut tu. Zikir inilah yang diajar pada Rasulullah. Apabila Siti Fatimah anak anda tersayang ni mengadu, wahai Rasulullah, wahai ayahanda, aku buat ni, aku buat tu, aku buat ni, aku buat tu. Mana dia kata dia banyak buat kerja rumah lah. Sayyidina Ali ni sibuk dengan urusan agama, dengan jihad, dengan dakwah. Dapatkanlah aku seorang pembantu. Ni di kisah lagi tak cerita kan. Akulah yang mengisar tepung. Rasulullah pergi kat pengisar tu, letak tepung. Dia kata, pengisar engkau jalan. Pengisar jalan sendiri. Rasulullah kata berhenti. Rasulullah kata kalau aku tak suruh dia berhenti, dia akan berkisar sampai hari kiamat. Maksudnya Rasulullah boleh suruh buat gitu, boleh cari pembantu. Tetapi hendakkah engkau aku ajarkan kalimah yang lebih baik dari pembantu. Tu zikir yang kita baca tadi tu. Lepas tu kita ada tahu sejarah lah. Jadi kalau kita ni tertekan lah, banyak kerja kat pejabat, banyak kerja kat rumah, banyak kerja urusan anak-anak, sampai kita tak tahu dah buntu dah. Amalkanlah zikir tu, bukan susah sangat lepas mayang yang baca. Tetapi baca itu mesti ada hayat. Hayat ni maknanya mesti ada hati lah. Mesti faham Allahu Akbar ni maksud apa, Alhamdulillah ni makna apa, Maha suci. Suci apa ni? Macam ada orang WhatsApp saya, Ustaz, cucu makcik tanya makcik, Subhanallah Maha suci Allah, maknanya Allah tu bersih ke suci? Dia tanya makcik jawab apa? Tak jawab lagi lah ni, tanya Ustaz nak jawab apa ni? Ni puncanya apa? Puncanya kita tak faham. Puncanya kita tak pernah belajar memahami apa yang kita baca. Itu yang kita baca, tak termasuk yang kita tak baca. Banyak benda yang kita tak faham. Allah Akbar ni apa benda, apa yang besar, tak faham juga. Jadi sebab itu zikir ni kalau tak faham dia tak ada pahala. Dia beza dengan ayat Quran. Guru kata ayat Quran baca tak faham ada pahala. Satu huruf 10. Aku tak berkata alif lam mim 10, Nabi kata. Aku kata alif 10 lam 10 mim 10. Besar pahala baca Quran ni. Besar pahala baca Quran. Tapi zikir kalau tak faham makna, dia tak ada pahala. Kecuali zikir yang kita baca, guru kata kita kasatkan ayat Quran. Memang zikir ayat Quran. Allah Akbar tu ayat Quran, Subhanallah tu ayat Quran, barulah dia ada pahala. Tapi bila kita faham, dia ada kesan pada hati. Tu yang nak kita tahu. Jadi zikir-zikir lepas mayang ni mesti cuba untuk memahami memahami makna. Lepas tu kalau tak faham makna tu yang kita tidur lepas subuh, imam zikir kita tidur, langsung tidak nampak kesungguhan kita membaca. Kenapa? Satu, tak tahu makna. Yang kita dah baca berpuluh tahun tak tahu makna. Lagi satu, kita tak tahu. Mungkin ini zikir yang terakhir kita baca. Kalau lepas subuh lah, luar sekarang habis, nyawa dah tak ada. Luar sekarang orang rebut buka WhatsApp dan kebingungan. Kenapa? Ada khabar jemaah kita meninggal dan nama jemaah itu adalah nama kita.
Tadi zikir subuh masih lagi tiduran. Masih lagi tak rasa, tak faham apa makna. Seperti hari-harinya biasalah. Macam inilah maghrib tadi. Tadi imam baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kita baca juga tapi tak ada rasa takut. Allahumma ajirna minan nar, ya Allah, lepaskan aku, selamatkan aku, ajirna minan nar, daripada azab api neraka, daripada seksa api neraka. Langsung tak ada feel tau, tak ada feel Baca. Dulu guru kata apa? Engkau jangan jadi munafik. Tahu munafik? Tahu munafik? Mulut baca, hati tak ada apa-apa, dia kata. Mulut baca, hati tak ada apa-apa, dia kata. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Hati patutnya apa? Kalau baca minta seksa azab neraka, hati patut takut. Kenapa? Neraka ni bukan macam api dapur rumah kita. Tahu? Neraka ni bukan macam api dapur rumah kita. Yang kitab kata kalau sebesar lubang jarum kena kat bumi ni, hancur bumi. Ini kan pula badan kita yang kerdil. Ahli neraka ni ditebalkan kulit dia, dia besarkan apa dia punya gusi supaya lambat hangur, dia rasa kesakitan yang menimpa pada dia. Itulah api neraka yang disediakan untuk orang yang ingkar. Jadi bila kita baca Allahumma ajirna minan nar dengan keadaan kita tahu neraka ni betapa teruknya orang kena hadapi ni, lepas tu kita baca dengan penuh pengharapan, penuh harap. Allahumma ajirna minan nar. Hati kata apa? Ya Allah, Kau selamatkan aku, ya Allah, lepaskan aku dari azab neraka. Aku tak mungkin, pasti aku tak tertanggung. Rayuan ni Allah dengar tu hati kita, bukan bacaan tu. Bacaan tu adalah lidah lisan yang mana sepatutnya membantu hati. Tapi kalau baca Allahumma ajirna minan nar pun tak ada rasa apa-apa, Imam Ghazali kata engkau sudah tidak punya hati. Tak punya hati. Dan mintalah pada Allah selepas solatmu, dalam doa-doamu Imam Ghazali kata mintalah pada Allah, ya Allah, aku dah tak ada hati, Kau bagi aku hati lain. Itu yang kita buat hari-hari tau. Tak sedar Zuhur baca 3 kali, maghrib baca 7 kali, subuh baca 7 kali. Kadang-kadang kita hanya mengharap fadilat. Macam mana Rasulullah kata, siapa baca 7 kali lepas maghrib, dia mati sebelum subuh, dia tak masuk neraka. Siapa baca lepas subuh, dia mati sebelum maghrib, dia tak masuk neraka. Kita hanya mengharap fadilat. Tetapi tahukah kita fadilat itu akan didapat apabila dia baca dengan menggunakan hati. Tahu gunakan hati tak? Sekarang hati ni tak tahu untuk apa dah. Zikir dia tak boleh ikut. Dia dah tak synchronize dengan mulut. Tahu synchronize? Dia tak apa? Apa synchronize? Dia tak seia, dia tak sekata, dia tak seiring, dia sudah tak geng. Tu tak geng Dia tak kawan dengan mulut dah. Mulut kau dah cakap apa kau yang pasal, tapi hati aku pada dunia, hati aku pada lalai, hati aku pada dangsu, hati aku pada pekerjaan, hati aku pada keluarga, tidak pada Tuhan. Degil. Mulut kau dah cakap apa? Kau punya pasal. Itu semayang tu. Rabbil fili warhamni. Hati ingat besok nak pergi JM Kelang, ada barang nak beli, anak sekolah ni ada benda pula tertinggal. Tengok tak sinkronas. Dan dibiarkan itu berlarutan sampai seolah-olah tak ada rongga dalam hati ni nak letak tak ingat pada Allah. Kurang-kurangnya lepas mayang lah kan. Waktu kat luar ni memang tak ingat. Tu lagi teruk. Pokoknya lepas mayang ni lah, waktu zikir ni, astagfirullah. Ulama kata dosa kecil kalau Allah tak ampunkan, engkau akan masuk neraka. Dosa kecil tau, dosa besar yang cakap. Allah bagi peluang orang jahat mati. Orang jahat mati, orang jahat bunuh orang ke, dia mati kat tali gantung sebab jahat, betul-betul jahat ke, apa perogol, apalah cakap yang kita kata jahat, Allah masih beri peluang. Dia mati, doa yang dibaca sama juga macam orang soleh mati. Itu orang soleh, orang baik. Orang baik mati, dia doa dia apa? Allahumma fillahu warhamhu. Betul tak? Orang jahat, doa dia apa? Sama juga doa dia, minta ampun juga. Allah masih lagi beri ruang untuk orang lain minta ampun untuk dia.
Walaupun dia dah mati, walaupun buku amalan dah tutup, walaupun dosa dia dah buat. Tapi malangnya masa hidup ni kita baca, imam baca tadi 3 kali Astagfirullahalazim, kita tak rasa apa-apa. Sedar tak kita tak rasa apa-apa? Tak cakap dengan hati kita, sedar tak engkau baca istighfar pada Allah, engkau tak rasa apa-apa. Sedangkan kalau Allah tak ampunkan dosa engkau, engkau terjun dalam neraka. Sedar tak kita tak sedar? Kenapa? Zikir ni dah jadi rutin yang tidak apa ada makna pada hati kita. Ni yang masalah sekarang ni. Bukan masalah tak zikir. Masalah zikir itu tidak bawa pada fikir. Tu otak dah tak ada, tak boleh dah. Otak dah full. Otak dah fully occupied dengan dunia. Otak dah full. Otak dah penuh. Lepas tu zikir ni biarlah berubah. Biar zikir yang dibaca itu merubahkan hati. Biarlah zikir dibaca itu menguatkan akidah. Biarlah zikir dibaca itu mendekatkan kita pada Allah. Biarlah zikir itu melahirkan hati hamba. Biarlah zikir itu mengusir segala syaitan durjana. Biarlah zikir itu menyebabkan kita lupa pada dunia. Biarlah zikir itu menyebabkan kita ini menjadi hamba yang setia dan mengharapkan rahmat dan redha-Nya. Itu peranan zikir. Kita diajar imam bawa la ilaha illallah, baca ayat kursi, Allahumma ajinna minan nar. Cukuplah perkataan Allahumma ajinna minan nar, cukuplah sifat itu, tak payah baca zikir lain pun, cukuplah Allahumma ajinna minan nar tu menggegarkan hati kita sepatutnya. Tapi tak ada apa-apa, guru kata. Saya ingat masa form 5 kan, orang bola, kalau sekolah lain tendang, goalkeeper dapat save. Saya dulu sekolah teknik keras, kami akan nyanyi Tara Papa Babe, Tara Papa Babe. Maknanya tak ada gol lah. Ni budak sekolah kita lah ni. Tak ada apa-apa babe, tak ada lagu-lagu cheering squad ni. Tak ada apa-apa babe, goalkeeper boleh save. Gitu sam. Tak ada apa-apa babe, tak gol. Yelah, budak-budak kan dulu nak sakitkan hati lawan kan. Tak ada apa-apa babe. Sekarang dah tua zikir, tak ada apa-apa babe. Baik. Allah, takutnya semayang macam orang munafik. Ya Allah, takutnya kita mulut baca Rabbi Billy, tapi hati ke mana? Warhamni, kesian dekat aku Tuhan, kesian dekat aku Tuhan, rahmati aku. Merayu 3 kali masa maghrib, rahmati aku Tuhan, ampunilah aku, rahmatilah aku. Rabbi Billy warhamni wajiburni, cukup kalau apa benda yang patut cukup. Rezeki aku, ilmu aku, amal aku, iman aku. Warhamni, kesian dekat aku Tuhan. Warfa'ni, angkat darjatku. Warzuqni, berilah aku rezeki. Wahdini, berilah aku hidayah. Wa'afini, berilah aku afiat. Wa'afu'ani, ampun, maafkan aku. Doa yang lengkap sepatutnya yang boleh membuatkan kita terasa harap pada Allah. Tetapi si munafik itu hati dia telah lari daripada jasad dia. Guru cakap begitu lah. Takut malaikat kata nampak munafik ni hidup lagi rupanya. Mulut lain, hati lain. Doa pun sama, mulut lain, hati lain. Zikir pun sama, mulut lain, hati lain. Hati dia sudah tidak ada ruang untuk mendekat pada Allah. Kenapa? Semua fahamlah, hati keras, hati kotor. Okey. Itu mukadimah sebagai ingatan kita berzikir. Okey, kitab muka surat 30. Apa tu? Apa ni, bab apa ni? Imam Ghazali berkata pada nasihat yang ke ada ke bawah ni 16, hendaklah engkau mencari akan guru yang mursyid. Nasihat 16 muka sebelah, muka surat 53. Apakah sifat guru mursyid? 1, 2, 3 dah baca. Nombor 4, beliau dengan sebab berguru dengan gurunya. Sebab tu kalau kita guru, kita kena tahu guru dia siapa. Tak boleh belajar pakai internet ke, pakai buku ke, pakai apa benda, tak boleh. Mesti tahu, oh dia ni dulu belajar dengan dia ni. Mesti ada guru. Dia dan guru dia ada guru. Itu nama dia guru lah, berlapis-lapis.
telah mampu menjadikan akhlak yang mulia sebagai cara hidup dia seperti sabar. Nak guru, nak kena guru orang yang sabar. Kalau orang yang pemarah, dengar pula ceritanya tak baik lah, pukul isteri lah, belas lah anak setengah mati, itu bukan sabar. Maki hamun orang, itu bukan sabar. Guru ni ciri dia orang yang sabar. Saya ingat dulu guru kami dulu arwah Ustaz Makno. Dulu zaman tu tak ada internet kan. Orang panggil dia Ustaz Makno Puchong. Kalau kata Ustaz Makno Puchong ni orang tahulah. Batu 16 sana. Dia dulu belajar dekat Pondok Selingsing. Selingsing ni dekat apa, Kelantan lah. Kelantan. Dan juga pernah belajar di Pondok Yala. Yala ni dekat Pelajaran Cai lah. Saya kalau dia datang, dia duduk Puchong, kalau dia datang kawasan rumah saya mengajar, saya ikut dia. Maghrib kat sini, saya ikut. Kalau jauh sikit pun saya ikut. Dulu naik motor lah, tahun 90-an dulu. 2000 pun ikut lagi. Ikut dia naik motor, mana-mana dia pergi kita ikut. Sekali tu Surau Bukit A Ceras. Dulu pengajar duduk bawah. Lepas tu ujung ada pintu surau kan. Dekat situ ada budak Bangladesh. Dulu Bangladesh tak ramai. Bila ustaz kata ada nak tanya, dia tanya. Saya yang duduk dekat pun tak faham apa dia cakap. Ustaz kata tak faham lah awak cakap apa. Dia cakap lagi, ini mak saya, dia cakap macam Bangladesh cakap Melayu lah. Lagi sekali tak faham. Cakap lagi tak faham. Lepas tu ustaz tanya, minta tolong apa dia cakap saya tak faham. Kawan-kawannya dekat dia kata, ustaz kami pun tak faham. Lepas tu ada abang ni bangun, pergi dekat dia, tanya dia, depan-depan pun tak faham lagi apa dia cakap. Dah 5-6 kali dia tanya tak faham. Ustaz panggil dia duduk sini. Sekarang awak tanya apa? Baru ustaz faham. Itu pun ustaz macam ni. Oh macam ni. Baru dia faham. Adalah dia tanya masalah mak dia kat kampung Bangladesh apa benda tak tahulah. Saya nak kata apa sabarnya ustaz ni, arwah Ustaz Makno ni, sabarnya dia. Sabarnya dia nak juga tahu apa kemuskilan kawan ni. Sabarnya dia. Guru macam ni kena belajar sabar. Kali tu dekat pondok pengajian dia lah, kita pergi weekend. Lepas subuh tu kita pergi balik zuhur. Every weekend kita pergi. Sempatlah tadah 3 kitab pagi-pagi tu. Syirus Solikin, Muhimmah. Ada 3-4 kitab lagi, apa nama saya dengar. Kali tu ada orang tanya soalan, ustaz, kalau belum habis qadha boleh sembahyang sunat ke? Kalau belum habis qadha sembahyang boleh sembahyang sunat ke? Ustaz kata kalau mazhab Syafi'i tak boleh. Dan kita sembahyang sunat ni mazhab lain, dia kata. Taklid pada mazhab lain. Tapi kalau mazhab Syafi'i tak boleh. Bukan tak boleh, haram buat sembahyang sunat kalau qadha tak habis. Ustaz Manu cakap begitu. Ada abang ni, dia punya rehal bukan macam ni. Rehal dia kotak tau. Kotaknya keras tu, dia modified macam mana dah jadi rehal. Jadi dia tak kitab. Abang ni dia dengar, kenapa tak boleh? Dia kata dulu. Dia sebelah saya. Bobol lah rehal. Papan. Kenapa tak boleh buat? Kalau ikut adab tu salah lah, berdosa kan. Tak boleh kat itu. Kenapa pula tak boleh? Dia kata. Ustaz kata sebab gini-gini, ini pendapat mazhab gini-gini. Kenapa tak boleh pula? Dia tak puas hati. Tapi ustaz ni dia steady je, dia jawab. Macam ni dia kata. Tak, macam ni. Dia slow. Lepas belajar, kami selalu bersalam dengan ustaz. Saya dah salam, saya tengok belakang abang ni. Ustaz, minta maaf lah tadi. Tak apa, biasalah tu. Ustaz terus potong, tak nak bagi dia minta maaf. Biasalah tu. Maknanya dia tak ada rasa apa-apa lah. Biasalah tu, kata. Biasalah tu. Maknanya belajar ni ada masa kita rasa macam, kenapa lagi? Itulah tu, tak apa, kata. Biasalah tu. Tu sabar. Tu sabar. Mendidik ni nak kena sabar sebab pelajar ni dia ada berbagai-bagai watak. Ada yang tanya WhatsApp 5 kali WhatsApp balik tak faham. Kita pakai voicemail pun tak faham. Kadang-kadang kita dah pakai voicemail dia tak faham, dia cakap bukan macam ni ustaz.
Ditentang pula kita. Lepas tu dah tak patah, jadi pula tuduh-menuduh. Dia kata kita ni Syiah lah, apa benda lah. Tak mana dia dapat dia tahu. Sebab tak kena dengan pendapat dia. Jadi tak ada apa nak buat lah. Sabar. Kena sabar lah. Yang belajar pun kena sabar, yang mengajar pun kena sabar. Jadi dia kata apa? Akhlak mulia dengan dididik oleh guru dia ni, dia sabar, dia sembahyang, dia syukur. Guru mursyid ni dia kena syukur dan dia kena ajak orang yang syukur. Syukur ni engkau syukur aku tambah nikmat, engkau kufur adalah aku sangat pedih. Allah dah kata dalam Quran gitu. Jadi latih diri rasa syukur tau. Boleh kerja, balik kerja, jumpa anak, alhamdulillah. Besok sampai tempat kerja, alhamdulillah. Boleh makan, alhamdulillah. Boleh keluar tandas, alhamdulillah. Boleh kencing, boleh buang yang besar, alhamdulillah. Boleh belajar, boleh faham, alhamdulillah. Boleh rasa seronok nak belajar. Tahu? Ternanti-nanti. Malam ni maghrib ada kelas ustaz ni lah, kitab ni petang-petang dah siap. Macam mana seronok kita nak pergi melancong lah. Nak pergi melancong, nak pergi bercuti dengan keluarga, pergi Langkawi. Bukan pagi ni pergi, pagi ni siap. Anak-anak punya seronok. Baju dia dah tunjuk, nak pakai baju ni ni kasut ini baju tidur. Ni burung gigi dia. Dia seronok tu, malam tu dia dah prepare. Kenapa? Besok seronok nak jalan melancong. Orang yang seronok belajar ni, kitab dia dah ada, kitab dia dah sedia. Dia tahu dekat mana berhenti. Sini. Dan dia dah baca dulu kadang-kadang apa benda nak belajar ni hari. Dan dia dah expect apa ilmu nak datang supaya dia lebih mudah faham. Kenapa? Seronok nak belajar. Bila seronok, maknanya nikmat. Apa nikmat? Syukurlah dapat nikmat seronok nak belajar. Seronok duduk taman syurga. Seronok faham agama. Seronok dapat taat pada Allah. Seronok. Allah bagi rasa seronok. Allah bagi nikmat dengan taat. Allah bagi nikmat dan ibadah. Tak semua orang dapat. Tak semua orang dapat. Kebanyakan kalau dengan kuliah ni dia tak seronok. Ada orang Allah tak bagi rasa seronok. Ada orang dia paksa. Lama dia rasa seronok. Lama dia tengok tak ada kuliah, dia dah resah. Lama aku tak belajar. Surau ni tak ada, pergi surau lain cari. Kenapa? Dia rasa Allah masukkan dalam dia, dalam rongga hati dia, indahnya duduk taman syurga. Taman syurga? Lepas tu Rasulullah kata taman syurga. Rasulullah kata benda lain. Allah kata, kalau kau atas dunia, nampak taman syurga, masuk. Masuk dalam. Tapi jangan duduk kat luar. Masuk taman syurga. Nanti Allah akan bagi apa? Keindahan. Bila Allah bagi keindahan itu, syukurlah. Syukurlah engkau dalam kitab kata. Kerana apa? Keindahan itu akan menyebabkan engkau tergerak kepada melakukan amalan soleh. Itu syukurlah. Tawakal, yakin, qanaah, merasa cukup dengan yang ada. Dia kata orang guru ni tenang jiwa, tak menggelabah, tak pemarah, tenang jiwa dia. Tengok muka dia pun kita rasa seronok. Tu guru yang kalau nak belajar, tengok muka dia rasa best lah. Rasa tu orang lain tak nampak kalau tak belajar dengan dia. Kita tengok, rasa seronok. Bukan kata muka dia handsome, tak. Tapi kita tengok tu ada rasa, ada kontak hati kita, kita rasa, seronok lah belajar dengan macam ni. Macam itulah. Saya, guru lain meninggal, saya sedih juga lah. Tapi saya tak pernah menangis dalam kereta bila arwah Ustaz Maknur meninggal. Pukul 4 pagi, saya nak pergi Pontian. Saya singgah rumah abang saya. Abang saya kata, tidur sini lah dulu, besok bergerak. Tidurlah. Pukul 4, ada call bunyi. Saya nampak nombor ni. Saya tulis kat Fauziah. Tapi dia sebenarnya lebih kurang sebaya dengan saya. Atau saya mutua sikit. Tapi saya tulis kat nama Kak Fauziah. Kak Fauziah, Ustaz Maknur. Saya kata 4 pagi jadi pun saya dah tak sedar hati lah. Dia kata, abang tahu tak hal Ustaz Maknur? Saya tak boleh cakap lah, saya dah tahulah. Kalau macam tu dia cakap pukul 4 pagi di call, saya tahulah. Kalau cakap sakit, ICU, orang tak call lagi lah pukul 4 pagi. Abang kat mana? Kat Melaka. Tapi dia tak menangis. Dia tak menangis dia masa tu. Abang datanglah, tolonglah apa patut. Masa tu saya ni dengan beberapa kawan ni kira macam orang kata AJK tak rasmi lah.
kelas pengajian tu. Saya cakap gitulah. Ustaz Mano tak lantik, tapi kami cari beberapa orang untuk tolong Ustaz Mano lah. Himat pada dia, pada pondok pengajian tu lah. Imat-imat lah. Saya dah agak lah, Ustaz ni meninggal lah. Saya dah agak lah. Balik dah tengok dia, dah tolong dia, dah apa benda yang patut. Bapak mentua dia pun dah sampai dari Kelantan, dah settle. Cari ustaz. Sementara tu dia orang suruh saya ganti. Dia cakap mak saya belajar, tak apalah gantilah kejap, kata kesian orang nak belajar, gantilah kejap. Sama saya tak sedap hati, saya suruh cari ustaz lain. Saya pun tak sedap nak ganti pada, nak duduk pada kursi yang guru kita duduk, kita rasa sangat tak sedap hati. Tapi gantilah juga. Untuk sementara tu gantilah juga. Dia telah ajar kami macam-macam lah dengan guru-guru lain lah. Syukur, menyantun, tawaduk. Tawaduk. Mak saya bawa mak saya belajar dulu. Dia orang lelaki dekat sini, orang perempuan dekat sini, ada bilik sikit lah, besar juga. Dia keluar dari sini, dia nampak mak saya, dia nak lalu depan mak saya, jauh juga. Makcik tumpang lalu makcik. Dia minta izin. Saya perhati je watak guru ni, memang dia ni penyantun lah. Dia memang penyantun, memang penuh tumpang lantun. Tawaduk, rendah diri. Walaupun dia banyak ilmu, tapi dia kata dia tak tahu apa-apa. Kalau pergi petani kan, cubalah jumpa guru-guru yang pondok-pondok dia kan. Baba doalah kahwin ni lemah. Malas ibadat gini, baba doa untuk kahwin sikit lah. Kahwin nak kelik besok ni, nak balik ni Kuala Lumpur besok. Tadi kata guru, dia kata apa? Kahwin tak reti doa ni, kahwin tak pandai. Demo doa, kahwin kata amin dah lah. Ada guru dia jenis-jenis. Kalau dulu masa saya jumpa Baba Mat, nama dia Abdullah. Dia ni mudir pondok kampung apa lah, saya lupa nama kampung tu. Dia depan kita, dia angkat tangan. Dia buat macam ni, angkat tangan. Biasalah kita ni kena lalai kan, angkat je ni. Apa tu? Angkatlah betul-betul. Tu maksud dia. Dia pegang tangan saya, angkat betul-betul. Memang kalau kita mengaji kan, doa ni kiblat dia adalah tapak tangan ke langit. Faham? Kalau kita macam ni, dan paras angkat tangan itu adalah, dia katakan para bahu lah. Ini bahu kita, jadi tangan kita kat para bahu. Seorang ni lah. Dia buat macam ni, dia angkat tangan saya. Tu saya tak lupa tu, dia angkat tangan saya dulu, angkat betul-betul lah. Dia baca doa bahasa Arab ada, bahasa Melayu ada, bahasa Thailand ada. Saya kata, tak tahu lah bahasa Thailand tu, tak faham lah apa dia cakap. Lepas tu dia peluk saya. Saya rasa terharu pula lah. Saya menangis tau. Saya menangis dekat bahu dia. Saya menangis bahu dia. Dia tepuk lah. Moga-moga dia kata jadi orang soleh. Dia kata, wah best, betul-betul best. Bila dapat doa guru-guru macam ni lah. Best. Tu cantik sebel. Cantik sebel. Dia mau ambil dari mana? Ambil sanad dengan siapa lah. Tu maksud dia. Ustaz Makno ada ajar, Ustaz Azra'i pun ada tunjuk, ambil sanad. Dia kata kalau mari sini jauh-jauh ni nak sanad pun boleh juga, kahwin boleh bagi. Dia kata Baba Karim boleh bagi. Baba Karim tak sihat Ustaz. Baba Karim tak sihat. Ustaz bagi saya lah. Okey, jom. Kahwin ikut bas. Kalau kami naik Barabungan, kita jumpa ni, lepas ni pergi Telaga Datuk Kadar. Kita jumpa kat Telaga Datuk Kadar. Ada satu telaga tu orang panggil Datuk Kadar. Kalau malam Datuk Kadar, orang kampung akan tengok telaga tu air dia penuh. Satu malam je. Orang tahu malam tu Datuk Kadar. Malam tu akan malam ganjil. Itu nama Telaga Datuk Kadar. Telaga tu Syekh Daud Patani pernah iktiraf sebagai Telaga Datuk Kadar. Kita ikat kat sana lah.
Dia ambil serban, dia balut dalam kepala. Tu nama dia macam ambil sanad lah. Tak belajar pun tahu je ikat. Tapi apa kita kata ni, kita ambil berkat pada tangan dia tu yang menolong membalut. Dia ajar lah gini, ni keluar sikit. Adalah dia terangkan makna-makna gitulah. Sabarnya dia. Lepas tu ada seorang lagi yang rombongan tu, Ustaz, saya pun nak ambil sanad ikat serban. Boleh. Kawan ni tak nak ikat serban. Jadi Ustaz ajar-ajar. Lepas tu Ustaz ajar ikat sendiri. Dia ikat tak jadi. Ustaz ni sabar tau. Sabar. Baba ni sabar. Ikatkan. Tak jadi lagi. Ikat lagi. Baba tolong. Saya tengok dia memang sabar lah. Dia sabar dengan budak ni. Budak ni tak pandai ikat serban. Ni ciri-ciri guru mursyid ni. Dia sabar. Sabar ni kita boleh rasa kesabaran dia. Banyak ilmu. Benar. Ketimbangan dia adalah benda mutiara yang keluar daripada mulut dia. Dia cerita pengalaman dia kata. Dia kata kahwin dengan kalau Baba Karim ni macam kahwin panggil dia Abel kata. Baba Karim ni kat 80. Baba Mat ni 70 lebih. Tapi badan memang kuat, memang tegap, memang sihat. Kahwin khabar dengan dia. Masa saya pergi tu, Baba Karim ni baru kena bypass. Saya datang tu Baba, tu hari datang Baba tak ada. Kahwin dia buka jubah. Kahwin kena ni yang. Bypass ni urat dekat betis dia tunjuk. Urat betis ni masuk atas. Lepas tu saya cerita dengan Baba Ahmad. Baba Karim tadi cerita kena bypass lah. Kahwin dengan Baba Karim ni satu pondok kata. Pondok Dala. Pondok Dala ni terkenal lah dekat Petani. Kahwin cakap banyak kali dah. Dia ni orang ramai panggil. Sampai ke Kelantan, Terengganu orang panggil dia kata. Selalunya kalau orang jauh datang ni, guru-guru datang, mereka jamu macam-macam kata. Kahwin kata dengan Baba Karim dah, jangan makan banyak-banyak Baba. Baba ni kita ni dah 80. Tapi dia makan tak banyak juga, tapi Allah nak bagi penyakit gitulah dia kata. Sekarang ni dia kata dah bypass baru kuat sikit kata. Ada ceritalah dia kata. Kahwin dia kata Baba Karim ni masa dia bypass kahwin sedih. Nak nangis kahwin kata. Ini habis kahwin kata ni. Bukan abang dia betul lah. Abang macam sepondok. Saya tengok dia punya kasih sayang dengan guru-guru dia. Dia kata Baba Karim ni guru kahwin dia kata. Bukan guru sebenarnya, tapi dia kata macam satu belajar. Dia kalau pondok ni dia ada satu ketua grup tau. Ketua grup kecil. Macam usra-usra 50 orang, 30 orang ada satu ketua. Baba Karim ni ketua grup lah dia kata. Macam kita kata ketua cawangan lah dekat lah. Ketua-ketua pondok 30. Sebelum lepas guru buka kitab, selalunya budak-budak ni akan buka lagi sekali untuk macam tutorial kelas lah. Tahu dia lecture tutorial kan kat mesti kan. Dia kata Baba Karim ni yang mengetuai lah kata. Dia memang gitulah. Guru-guru memang gitu. Banyak ilmu, benar, malu, menyempurnakan janji. Tu saya cerita lagi tu. Ni gunakan janji. Kali pertama jumpa, ambil wirid dengan dia. Ambil wirid. Baba ada wirid lain tak saya boleh amal? Bagi alamat kata. Bagi alamat. Alamat rumah lah. Bagi alamat rumah kat Baba Ahmad. Selang berapa bulan saya datang balik dengan rombongan lain. Dia tengok muka saya. Alamak dia kata. Dia kata alamak. Saya tak ada cakap apa-apa dah, saya terus sibuk. Dia panggil budak dia 2-3 orang. Ambil ni. Ambil lagi sekali alamat rumah ni. Dia mau ambil ni. Dia mau foto state. Dia tulis lah. Adalah wirid tulis. Minggu depan mesti post dia kata. Betul sampai ke rumah saya. Saya dah balik seminggu tu. Sampai. Daripada Baba Ahmad yang pergi sini adalah ditulis beberapa perkataan. Kalau dah dapat nanti cakap dengan Baba Ahmad. Saya tak cakap dengan Baba Ahmad. Saya cakap dengan anak murid dia datang KL. Ustaz Ahmad, Baba Ahmad Kuning nama dia. Budak-budak Thailand ni budak muda. Saya kata ada beri sikit mesej kat dia lah. Dia memang dia risau sebab dia kata dia dah janji dengan saya nak bagi amalan. Adalah amalan tu kat rumah. Lagi apa? Tenang pendirian, tenang pembawaan. Tenang, hati dia tenang. Apa dia bawa tu hidupan dia tenang, nampak tenang Kita tengok muka dia pun kita kata tenang Duduk dengan kita baru jumpa 2-3 kali, dia pegang kita tangan ni macam bapak kita pegang tangan kita tau.
Saya kata kalau gurunya betul dia begitu, kita rasa sayang dengan dia. Tu namanya guru itu. Tak ada rasa macam nak marah ke, dia marah kita, kita tak rasa apa-apa. Malah kita mengakui ini silap kita. Kita rasa macam bapak kita marah kita, bapak kita marah kita. Bapak kita isi marah kita kan. Dah tua kan bapak kita tegur kita. Kita rasa gitulah. Ni namanya guru mursyid. Walaupun tak perfect 100%, tapi dia menghampiri yang kita harapkan lah. Menghampiri yang kita harapkan. Duduk sebelah. Masa tu yang pergi, ada satu kali tu pergi perjumpaan dengan ulama-ulama Thailand lah, Persatuan Ulama Patani. Dia ajak pergi pejabat dia, pergilah pejabat dia. Dia panggil, ni panggil saya ni. Duduk sini kata. Malu saya nak duduk sini. Sebab sebelah ni pun baba juga. Apa mari duduk sini, jangan mari jauh. Dia mari, dia tanya apa khabar, dia picit-picit tangan saya, dia picit bahu saya. Allah, malu betul lah, rasa malu kan. Rasa malu. Sebelah ni baba Narati kuat. Jadi nak salam tu, yelah biasa dengan guru kan, ambil lah RM20, RM30. Patutnya kahwin yang belanja demo, dia kata. Bukan demo bagi duit kat kahwin. Baba Narati kata, tak apa, nanti kahwin belanja tom yam dekat Narati kuat. Ambil nombor telefon. Atau ambil nombor telefon dia. Nanti mari hello kita makan tom yam. Diorang punya dakwah dia tak kata marilah duduk pondok mengaji 2 bulan, dia tak ada. First, walaupun dia tak tahu kita ni biasa mengaji tidak, first marilah makan tom yam. Dia punya pujuk tu datanglah Narati Wat, sana tom yam, kahwin belanja dia mau makan tom yam. Dia punya dakwah tu kita tahu dia dakwah kita mari pondok dia memang suruh belajar kan. Sama juga jumpa Baba Rosydi. Ambil ijazah beberapa kitab. Lepas tu dia sign surat ijazah. Mari lagi lama sikit duduk sini, dia kata. Mari 3-4 hari, mari lagi, dia kata. Nanti kawan orang rumah masak tom yam. Tom yam lagi. Orang sana kan makan tom yam. Sebenarnya dia tak suruh mari tu, nak mengaji lagi. Ada kitab baru, dia kata ni ada syarah, nanti boleh tengok-tengok. Marilah sini, duduk sini, itu bilik kosong tu mari. Dia kata gitulah. Dia tak cakap marilah duduk, kau pecah kau otak kau ke, kau brainstorming ke, for 3-4 days untuk faham. Tak, marilah sini. Allah, tewas tau, hati kita tewas kita dengan dia. Dan kita tak tahu kita ada halak macam itu baik tak, macam mana lembutnya. Dan bila kita berpisah dengan dia, kita rasa sedih. Itu rasa sedih Padahal jumpa baru 2-3 kali. Rasa sedih. Dan kalau orang kata buka sepadan ni, orang ajak pergi, memang saya pergi. Kita nak telefon ni, kita takut kacau pula kan. Macam dia ni mengajar sibuk dia orang ni. Tapi kalau jumpa, pergi, memang kita jumpa. Memang kita jumpa guru-guru yang kita biasa ni lah. Jumpa. Kenapa? Dia ada watak yang kalau kita tengok, kita jumpa dengan dia, borak dengan dia, kita ada rasa sayang kat dia. Itu nama guru. Itu nama guru. Bagi saya 2 minit. Boleh Lepas tu kan saya nak berhenti, lepas tu boleh azan. Okey. Berhati-hati dalam segala urusan dan sebagainya. Dan apabila guru ini telah bersifat dengan sifat-sifat yang mulia ini, walaupun tak dapat 100%, tapi dia adalah sifat-sifat yang banyak ni, maka sebenarnya dia adalah nur daripada anwar. Dia ada cahaya daripada cahaya. Nuril Anwar. Ada selawat tu, selawat Anwar Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryaqil akhyar wa miftahi babil yasar. Kan ada selawat Anwar kan, yang dicipta oleh ulama yang bernama Badawi, Abdullah Badawi, begitulah, Syekh Abdullah Badawi. Yang nama dia macam nama PM kita dulu. Dia mengamalkan, dicipta dia, disusun, dia rangkam dia, dia amal dia hayati. Satu hari dia tak sedar, dia keluar rumah pada hari yang gelap, orang tengok muka dia macam ada lampu cahaya. Selawat ni lah.
Sejak tu dia keluar rumah, dia tutup muka dia dengan kain. Kenapa? Dia tak nak orang nampak muka dia percaya. Kenapa? Mengamalkan selawat tadi. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa syiril asrar. Adalah kalau dekat pondok pengajian mereka baca ni. Jadi guru yang tadi tu, yang kita kata tadi, yang boleh membimbing kita, yang memikat hati kita dan boleh membujuk hati kita untuk taat pada Allah ni, inilah dikatakan nur daripada nur. Imam Ghazali kata nur daripada Anwar, Nabi SAW yang layak untuk ikut dia, follow dia, tengok apa dia buat, ajar, dengar apa dia ajar, ikut apa dia kata, ambil nota percakapan dia, ambil mutiara daripada mulut dia. Patutnya gitu Tetapi kewujudan guru yang mempunyai sifat-sifat ini sangat jarang, payah nak jumpa, payah nak cari. Lebih sukar lagi wujudnya daripada al-kibrit al-ahmar, belerang yang merah. Satu perubahan yang sangat langka, sukar nak dicari. Dulu masa belajar ni dulu, guru-guru kata apa? Cari yang nearest, yang paling dekat lah. Nak cari belerang merah ni memang tak ada. Tak ada rotan, akar pun berguna. Sekurang-kurangnya ada orang yang sudi nak pimpin kita. Maka sesiapa telah mendapat habuan yang baik, maka hendaklah dia menjaga adab lahir dan batin. Okey, insya-Allah kita sambung bulan depan. Lepas tu kita akan habis dan sambung nasihat yang ke-17, parti ilmu tasawuf. Insya-Allah 17 ni dia daripada 25 nasihat. InsyaAllah lah nanti ingat setahun ni khatam kot. Lebih setahun lah sebab sebulan sekali mudah-mudahan. Harap-harap tak adalah tutup masjid lagi, tutup surau lagi. Entah kuman apa, Omicron entah apa benda datang ni. Cukup lah ada menderita tu lagi, 6 orang yang datang surau. Saya rumah sebelah surau dengar orang azan, buka langsir tengok Bilal, Imam, Syiah 3 orang. Sembahyang Jumaat 6 orang. Sedih rasa hati tau. Kita sembahyang halangan bini dengan anak, sedih. Cukuplah, minta Allah janganlah halang kita lagi pergi surau masjid. Okey, insyaAllah kita jumpa nanti. Saya nak pergi rimau perdana. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Maaf, pasti banyak kurangan dan penyampaian. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.